Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa para pemimpin G20 agar lebih berani dan menghasilkan idea bernas mengenai pandemik COVID-19, terutama menangani wabak di seluruh dunia. Arab Saudi akan menjadi hos kepada sidang kemuncak G20 hujung minggu ini. Guterres menerusi surat yang dikeluarkan semalam turut mendesak supaya kumpulan itu memberi penekanan terhadap aspek pelepasan hutang. Juga menyediakan langkah-langkah lebih berani untuk negara-negara membangun, menangani secara efektif dan mengelakkan kemelesetan global. Katanya pandemik boleh mengakibatkan 115 juta penduduk dunia berisiko berdepan miskin melampau. Kerajaan Britain gagal menjelaskan $24 bilion peruntukan bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan berhubung wabak COVID-19. Ini dinyatakan juru audit negara menerusi sebuah laporan dikeluarkan Pejabat Audit Nasional NAO. Laporan itu muncul ketika pemerintah diserang pihak pembangkang kerana didakwa melakukan amalan kronisme dalam pemberian kontrak. Ia didakwa menguntungkan tokoh perniagaan dan penderma yang mempunyai hubungan baik dengan kerajaan. Ketua NAO, Gareth Davis berkata, bukti itu menunjukkan bahawa standard keterusan dan dokumentasi tidak dipenuhi secara konsisten pada fasa pertama pandemik. Di Argentina, satu rang undang-undang kutipan cukai sedang dibahaskan di Dewan Rakyat bagi mengumpul dana kira-kira $3.75 bilion. Ia bagi membantu keluarga yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Berdasarkan cadangan itu, sekitar 12,000 orang akan dikenakan cukai tetap sebanyak 2%. Wang berkenaan akan digunakan untuk membeli peralatan kesihatan dan pinjaman kepada perindustrian kecil dan sederhana bagi meningkatkan peluang pekerjaan. Presiden Rusia Vladimir Putin mempertahankan perjanjian gencatan senjata berhubung pertikaian di wilayah Nagorno-Karabakh. Katanya perjanjian itu meletakkan dasar yang jelas bagi tempoh jangka panjang. Putin menegaskan demikian selepas Perancis meminta Rusia untuk melihat kembali kandungan perjanjian itu. Menteri Luar Perancis Jean-Yves Le Drian memberitahu isu terbabit akan dibincangkan kumpulan Minsk dalam pertemuan di Moskow. 4 roket dilaporkan telah menyasarkan kedutaan Amerika Syarikat di Baghdad lewat malam tadi. Menurut sumber keselamatan, ia serangan pertama sejak kumpulan pro-Iran setuju menguatkuasakan gencatan senjata bulan lalu. Menurut laporan agensi berita AFP, beberapa letupan kuat kedengaran diikuti bunyi tembakan. Sejak Oktober 2019, hampir 90 serangan roket menyasarkan bangunan kedutaan dan tentera di seluruh Iraq. Kerajaan Kanada didesak mengenakan larangan terhadap teknologi telefon pintar dari China, Huawei, daripada menggunakan rangkaian 5G di negara itu. Bagaimanapun, keputusan sebenar mengenai perintah larangan itu akan diumumkan Perdana Menteri Justin Trudeau. Usul mengenainya dikemukakan pembangkang Parti Konservatif di Parlimen. Ia menuntut kerajaan mengambil tindakan dalam tempoh 30 hari. Kelayakan Piala Dunia 2022, Brazil mengalahkan Uruguay 2-0 dalam perlawanan kelayakan zon Amerika Selatan di Montevideo. Gol pasukan pelawat dijaringkan oleh Otter dan Richarlison pada separuh masa pertama. Dalam perlawanan itu, penyerang Manchester United Edinson Cavani diperintah keluar padang 20 minit sebelum perlawanan berakhir. Dia dilayangkan kad merah selepas mengacari Richarlison. Brazil kini menghuni tangga teratas dengan 12 mata daripada 4 perlawanan. Bola sepak Liga Negara Eropah, Spanyol menebus kembali kekalahan terburuk mereka dalam tempoh 89 tahun selepas meraih kemenangan besar 6-0 terhadap Jerman sekaligus membawa pasukan itu layak ke separuh akhir. Kali terakhir Jerman mengalami kekalahan serupa adalah pada tahun 1931 ketika tewas 0-6 kepada Austria dalam perlawanan persahabatan. Ferran Torres mencipta hat-trick manakala 3 lagi gol disumbangkan Alvaro Morata, Rodri Hernandez dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadil Osman dari Pusat Berita RTM.